Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Kelantan bumi tercinta. Kumpulan kami akan membentangkan pendidikan masa kini pemangkin generasi sejahtera yang menghubung kaitkan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Sharifah Nur Syaza, rakan seperjuangan saya, Nur Aina Nasuha dan Siti Nur Husnina. Apa itu pendidikan masa kini? Pendidikan merupakan satu proses yang berlaku sepanjang hayat yang mengarah kepada kemajuan diri seseorang. Ini memberikan implikasi bahawa pendidikan sentiasa berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja, sama ada secara formal atau tidak formal. Pendidikan masa kini memberi arah tujuan dan sasaran negara bagi mencapai satu tahap kemajuan ke arah dasar pembangunan negara seperti Wawasan 2020 yang menjadi suatu garis panduan antara penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan melalui program bimbingan dan kaunseling merujuk keputusan Jemaah Menteri 2002 serta pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI dilaksanakan pada tahun 2003. Seterusnya adalah falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Manakala falsafah pendidikan guru pula menyatakan guru yang pekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Baiklah, di sini saya akan menerangkan hubungan pendidikan masa kini di Malaysia dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru secara kolaboratif. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Semua jenis sekolah di Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Hal ini dapat membentuk perpaduan kaum sesama murid yang memberi keseimbangan dari segi jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Bukan itu sahaja, penggunaan bahasa Melayu melahirkan guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara sejajar dengan falsafah pendidikan guru. Dalam konteks ini, guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk semasa sesi PDP dan aktiviti kokurikulum. Contohnya, guru boleh menyusun murid-murid dalam kerja berkumpulan yang mana setiap kumpulan mesti mempunyai murid-murid yang berbeza kaum. Yang kedua, kurikulum, standard dan pentaksiran. Kurikulum standard dan pentaksiran digubal pada tahun 2011 bagi mencapai 6 aspirasi iaitu kemahiran berfikir, pengetahuan, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian. Kurikulum ini menekankan peperiksaan di mana guru dapat menentukan tahap keupayaan sebenar murid melalui pentaksiran berasaskan sekolah dengan pengaplikasian pentaksiran sumatif dan formatif. Seterusnya, berdasarkan FPK, dapat melahirkan insan yang seimbang dari semua aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, sosial, jeris. Misalnya dari aspek sosial iaitu berlaku komunikasi dua hala di antara murid dan guru seperti melakukan
aktiviti simulasi ujian lisan berkaitan isu masa kini. Di sini, dapat melatih murid untuk berkomunikasi dan membina keyakinan diri supaya mampu berkomunikasi dengan dunia luar. Manakala menurut FPG, guru menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan bagi menjamin perkembangan murid. Contohnya, guru memberikan peluang kepada murid untuk memperkembangkan potensinya dan bakat melalui aktiviti pembelajaran atau co-curriculum yang merangkumi semua aspek JERIS seperti mempertingkatkan potensi murid yang mempunyai bakat yang perlu diasah. Yang ketiga, kaedah pendidikan abad ke-21. PAK21 menjadikan pembelajaran menyeronokkan, berkesan dan sesuai dengan keperluan murid melalui pengaplikasian pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik. Antara kaedah strategi PDP yang disarankan ialah kaedah didik hibur. Didik hibur bermaksud mendidik dan menghibur seperti memasukkan unsur jenaka, permainan, lakonan dan sebagainya. Manakala berdasarkan FPK, ia dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Misalnya, pengaplikasian ini meningkatkan motivasi murid untuk meneruskan pembelajaran kerana melalui kaedah ini, ia memudahkan pelajar memahami dan mencapai objektif pembelajaran disebabkan oleh suasana PDP yang menarik dan kondusif. Selain itu, merujuk kepada FPG, guru mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bekerjasama dalam sesuatu aktiviti. Sebagai contoh, dalam kaedah PAK21 ini, guru melakukan aktiviti yang memerlukan pembentukan kumpulan seperti contoh aktiviti yang dilakukan ialah gallery walk. Yang keempat, pengaplikasian KEBAT. Soalan KEBAT diaplikasikan semasa sesi PDP. Melalui FPK, ianya memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh untuk berfikir di luar kotak. Setiap murid perlu menguasai kemahiran berfikir dalam usaha melahirkan generasi yang mampu mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi yang baharu. Pendedahan kepada pembelajaran berasaskan projek yang melibatkan situasi sebenar memberi peluang kepada murid untuk membuat keputusan yang bijak dan melihat berkaitan ilmu yang dipelajari merentas kurikulum. Kemahiran ini antaranya ialah kreatif, kritis, berinovasi dan lain-lain. Dari segi FPG pula, guru meneroka kemahiran berfikir aras tinggi dan membantu murid bagi mencapai kemahiran berfikir aras tinggi. Ianya mampu bina upaya guru untuk menyediakan latihan KEBAT yang mana membolehkan individu mengaplikasikan penggunaan alat berfikir seperti program I-Think. Yang kelima, Dual Language Program DLP, pendidikan bahasa Inggeris melalui DLP. Memperkasa penggunaan bahasa Inggeris murid bagi melahirkan modal insan yang mampu berdaya saing di peringkat global sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang telah dimaktubkan dalam Akta Pendidikan 1996. Misalnya, menggunakan bahasa Inggeris bagi subjek sains dan matematik pada peringkat sekolah rendah. Guru melibatkan diri dalam pelaksanaan aktiviti DLP seperti latihan Training of Trainers TOT untuk English for Specific Purposes ESP oleh IPGM bagi memastikan matlamat pelaksanaan DLP itu tercapai, yang mana mampu melahirkan individu berpandukan FPK iaitu murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Kesimpulannya, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru.
Jika guru tidak menghayati elemen-elemen yang terkandung dalam FPK dan FPG, sebaliknya mengajar murid-murid dengan sambil lewat sahaja, berkemungkinan cita-cita kerajaan untuk melahirkan generasi yang berpengetahuan, berketerampilan dan sumber manusia yang memenuhi keperluan pasaran semasa tidak akan dapat dilaksanakan. Sekian, terima kasih.